Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tammim bil khair, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma, Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Mu'minun ayat ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna fihim rusula rusulan minhum an i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kulun ta'kuluna min wa yashrabu mimma tashrabun wa la in ata'tum basharam mithlakum innakum idzal la khasirun. Baik. Ini ialah contoh bagi siapa-siapa yang mengaku dia itu mukmin, ya, ataupun siapa-siapa yang ingin jadi orang mukmin, hendaklah sebab agama. Dan sebab agama itu antara lainnya ialah ni yang akan kita baca contoh. Jadi malam tadi kita ada baca berkenaan dengan Nabi Nuh. Cerita Nabi Nuh, iaitu kaumnya Eka. Ini pula cerita Nabi Hud tentang kaum Ad. Cerita Nabi Hud tentang kaum Ad. Kaum Ad ni adalah gergasi. Dia adalah gergasi besar, dia tinggi, dia boleh cabut, mengikut hadis Nabi SAW, boleh cabut pokok tambah dengan sebelah tangan. Bukan 12, sebelah tangan boleh cabut. Dan dia ni keturunan daripada Ad itu sendiri. Ad yang daripada Ad inilah keturunan dia. Ad ni ialah keturunan yang kelima daripada Nabi Nuh AS. Keturunan yang kelima. Mana agak-agaknya kalau kita sekarang ni 120 tahun lah. 120 tahun daripada Nabi Nuh tu, maka lahirlah Ad. Daripada Ad tu, anak cucu Ad tu yang gergasi tu, dengan penduduk yang ramai dah ni, mereka eka tentang tauhid. Mereka, iaitu dia ini orang musyrik. Orang musyrikin. Walaupun dia gergasi tapi musyrikin, iaitu sembah melalui perantaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna fihim rasulan minhum. Maka kami utuskan dia kalangan kaum Ad itu satu orang rasul.
satu orang rasul namanya Nabi Hud. Namanya Nabi Hud. Dan Nabi Hud ni berkata, "Anikbudullah, hendaklah kamu sembah ibadat puja tanpa perantaraan apa-apa, terus kepada Allah. Sebabnya malakum min ilahin ghairuh, tidak ada lagi bagi kamu mana-mana pujaan untuk kamu bawa sebagai perantaraan, mereka terus saja kepada dia." Tafsir biasanya malakum min ilahin ghairuh, tidak ada lagi bagi kamu mana-mana Tuhan selain pada Allah Ta'ala saja. Tetapi oleh kerana perantaraan ni, maka tafsir saya buatnya ialah malakum min ilahin ghairuh, tidak ada lagi bagi kamu sebarang perantaraan, melainkan terus saja kepada dia, ibadat, puja, doa. Afala tattaqun, maka mengapakah kamu tidak takut pada Allah? Kenapakah kamu tidak jaga hukum, iaitu tidak taat pada Allah, menyebabkan buat perantaraan, akibatnya kufur. Wa qala al-mala'u, maka berkata pembesar-pembesar min qaumihi, daripada kaum Nabi Lut sendiri, Nabi Hud sendiri, iaitu alladzina kafaru, iaitu orang-orang yang engkar. Kafir itu engkar dengan ajakan tauhid Nabi Nuh, Nabi Hud. Wa kadzabu, dan mereka menolak, berdusta itu menolak, biliqa'il akhirah, terhadap perjumpaan mereka dengan Tuhan, untuk pembicaraan di akhirat kelak. Wa kadzabu biliqa'il akhirah, mereka berdusta, iaitu mereka menolak terhadap perjumpaan mereka dengan Tuhan mereka di akhirat kelak, untuk membicarakan tentang amal-amal. Wa atrafnahum fil hayatid dunya, dan kami telah beri kepada mereka kemewahan di dalam hidup dunia ni. Kami telah memberi kemewahan. Mahadha, oleh kerana sombong, kerana kaya, inilah sifat umum. Sekarang ni umat Islam Malaysia sudah mula bersifat seperti ini. Ini masalah besar. Mula bersifat seperti ini. Sifat seperti ini, iaitu bila sudah kaya apa semua, maka mula nak tidak ikut ajakan mengesahkan Tuhan, beribadat terus langsung pada dia. Mahadha, tidaklah ini orang yang bernama Hud ni, illa basyarum mithlukum, mereka satu orang lelaki seperti kamu-kamu jugalah. Sebab apa? Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, dia makan daripada apa yang kamu makan. Apa yang kamu makan ni makan juga. Iaitu dia ni tidak iaitu maksudnya dia naknya Nabi ni malaikat. Ayat ni kata gini ni, maknanya dia naknya Nabi tu malaikat. Dia tak nak Nabi tu manusia. Dia nak Nabi ni satu orang yang istimewa. Nabi ni mesti tak makan dia. Mahadha, tidaklah ini Hud illa basyarum mithlukum, adalah manusia seperti kamu-kamu jugalah. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, dia makan daripada apa yang kamu makan, daripada makanan banyak-banyak tu. Wa yashrabu, dan dia pula minum, mimma tashrabun, daripada apa yang kamu minum juga. Dia tak ada beza apa dia. Memang Nabi tu begitu. Ada beza apa dengan manusia biasa? Beza Nabi ni ialah dia terima wahyu, ya.
wala in ata'tum, sekiranya kamu ikut taat pada dia, taat pada basyaram mithlakum, satu orang lelaki seperti kamu juga, innakum, sesungguhnya kamu, idzan, jika kamu taat juga. Idzan satu perkataan Arab ni, idzan, jika kamu taat juga. Ayat atas tu, ayat sebelum tu taat. Ata'tum, jika kamu ikut, kamu taat. Basyaram mithlakum, satu orang lelaki seperti kamu juga. Innakum, jika kamu buat sungguh, idzan tu, jika kamu buat sungguh, la khasirun, kamu ni pasti orang rugi. Mana orang sesat ni? Ikut sungguh, orang sesat. Aya'idukum, ya la khasirun. Mengikut melayati manusia ni kat mana dia refer kat apa? Dia refer kat Nabi Hud. Kalau kamu ikut taat satu orang lelaki seperti kamu macam Nabi Hud ni, biasanya Nabi-Nabi ni miskin. Ini perkataan orang musyrikin lah. Musyrikin lah. Dia kata musyrikin yang cakap lah. Tu dia kata dah tu alladzina kafaru, orang kafir. Orang kafir tu katanya. Orang kafir yang gergasi tu kata. Ni orang sudah jumpa dah ni, skeleton dia ni. Di Arab Saudi. Skeleton orang ni yang mungkin dia sudah mungkin yang mati sebelum pada peristiwa ni lah. Kakak dia. Jadi orang jumpa tu, orang duduk diri di kepala tu sama tinggi berdiri. Besar. Kepala duduk rebah itu. Kepala tu duduk rebah gitu kan. Dia mayat kan, apa tular kan gitu. Jadi orang duduk diri situ tu sama tinggi. Mana kok usuk ni, kok pipi ni sama tinggi dengan orang berdiri. Suami isteri, agak-agak lelaki perempuan. Lepas tu anak muda, boleh hari kita kalau kita ni umur dalam 10 tahun ke apa. Separuh daripada tu pun besar. Dekat 3. Masa dia nak buat apa ni lantar apa tu minyak kan, nak buat distillation minyak tu, nak buat plant, distillation plant untuk minyak. Maksud tu gali tu jumpa. Sebelum ada tu banyak dah jumpanya. Dia duduk di kawasan Saudi tu ya. Kawasan. Nabi Hud ni mengikut riwayatnya ditanam mati di Yaman. Mati Yaman dan kubur dia besar. Memang kekasih dia Nabi Hud ni. Kubur besar 70 setahun kau banyak. Tinggi, agak-agak sama tinggi pokok tama. Besar ni jadi mungkin besar lagi ataupun dia gagah apa itu. Jadi sekarang yang ada buat gergasi, dia sebut nama gergasi itu pasal ada makhluk dalam itu. Daripada keturunan Nabi Nuh ni juga ada yang paling kecil, saiz 3 kaki tinggi, lelaki 3 kaki tinggi, di Philippines. Hanya jumpa tengkorak je lah, mati dah, hancur dia. Mana ni ya tinggi, lelaki. Anak tak tahu sama mana. Jadi Hud ni ada yang besar dan ada. Hud tu kaum A ni memang besar lah tu. Jadi tidak ada keturunan, ni hancur semua sekali. Tak ada keturunan lah pada tu. Bila Tuhan mati kan, bila azab tu maknanya mati semua sekali, tak tinggal bakal. Jins pun tak ada. Jins dia tu untuk ada kawin campur ke apa ke, ada tak ada. Dia mati ni semua sekali.
Jadi mereka wala in ata'tum, sekiranya kamu taat pada Hud ni, basyarum mithlakum, yang manusia seperti kamu juga, innakum, sesungguhnya kamu, idzan, sekiranya kamu buat juga, ikut juga begitu. Idzan ni, perkataan idzan ni sebiji ni 3 patah perkataan ni, alif, hamzah balik bawah, za bagi 2 atas tu, dengan balik alif sebelah tu. Idzan tu maknanya jika kamu begitu. Mana dia? Bahasa Arab. Oh. Kita kena terjemah. Kita tak boleh nak, tidak ada perkataan kita yang bermakna gitu, tak ada. Kita kena terjemah. Seperti mana saya cakap dengan Samad Sa'id tadi, perkataan kalimah syahadah. Asyhadu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia kata, saya tanya dia kata, tiada Tuhan melainkan Allah. Saya kata macam mana hadis Nabi yang kata la ilaha illallah, musyrikin bangun berdiri sambil kata bohong kamu Muhammad, kerana berhala tu. Jadi sebelum saya kata yang tu, saya kata begini, saya orang Kelantan, kita ada bahasa kita yang tidak ada dalam bahasa persuratan orang lain, walaupun orang Melayu. Misalnya, satu orang nak mengajak saya pergi ke majlis kenduri lah, kita kata, hari itu. Jadi, bila orang tu ajak, marilah kita pergi kenduri rumah saya. Agak jauh sikit lah daripada rumah dia lah. Maka orang Kelantan akan jawab, antara jawapannya dia kata begini, maaflah, saya lembu. Saya lembu. Kejut awak tu tak? Maaflah, saya lembu. Maksudnya ialah bagi orang Kelantan dia faham apa? Orang lain tak faham. Maksudnya saya tidak boleh tinggal kerana saya bela lembu. Itu makna dia. Jadi la ilaha illallah, saya tanya Samad Sa'id tadi, la ilaha illallah ni perkataan macam ni, perkataan macam ni, yang kita faham lain, yang maksud orang Arab tu lain. Iaitu tidak ada perantaraan untuk dalam puja, dalam ibadat, apa semua melainkan kepada Allah Ta'ala saja. Kerana musyrikin tahu dia buat perantaraan dengan berhala-berhala. Bila Nabi kata la ilaha illallah, maknanya tidak ada perantaraan lagi, akan terus pada Allah. Baru dia betul. Orang bahasa. Jadi tafsir tadi dengan bentuk bahasa. Dia tanya, saya kata boleh saya pergi ajar dengan syarat 2. Pertama sekali kena ada Quran tafsir 1, masing-masing tak kira lah tafsir apa. Yang kedua tak ada upah saya. Terkejut. Baik, habiskan tu dulu. La khasirun situ, kamu ni pasti rugi ni, maknanya kamu ni tidak akan dipeduli oleh siapa-siapa, kamu kita lah ni. Kalau ikut orang macam Hud ni, masa Hud ni orang miskin, dia orang mewah. Dia orang mewah. Atrafnahum tu, kami telah beri mereka mewah. Ni macam yang kaya-kaya dalam Malaysia ni, Tuhan kata Tuhan yang beri dia kaya. Kalau Tuhan tak beri, dia tidak boleh jadi kaya. Tak boleh. Tak usah ikhtiar lah macam mana pun, tak boleh. Dia anugerah. Kaya ni anugerah. Ingat apa? Kaya tu sendiri anugerah Allah Ta'ala. Nak masuk Islam pun dengan izin Allah. Surah Yunus ayat 100. Surah Yunus ayat 100. Nak masuk Islam pun Tuhan kata kena dengan izin aku. Agama Islam milik Allah. Lillahi dinul khalis. Milik Allah lah agama yang original. Jadi bila dia kata milik Allah, agama yang original ni, yang tidak ori, yang kamu punya ni, bermakna lepas tu dia kata pula untuk beriman tu sendiri kena dengan izin Allah. Mana kalau Allah tak izin,
Tak boleh masuk Islam dia. Gitu. Cuma masalahnya tak tahu kita ni diizin ke tidak. Izin untuk masuk surga kata dia. Dia anugerah juga. Masuk surga apa anugerah juga. Dipanggil dengan rahmat. Anugerah juga. Kalau ibadat saja tak padan. Kita buat ibadat daripada muda sampai tua. Nak balas nikmat Allah Ta'ala beri kepada mata saja pun tak boleh dah. Mata sebelah tak boleh nak bayar dah. Jadi dia lepas tu nak boleh ibadat tu pula. Dia yang dorong kita buat ibadat tu. Buat gini, dorong. Bisik dalam apa beri dorongan, push untuk orang tu buat ibadat. Beri dorongan untuk orang tu minta ampun. Dia beri dorongan, orang tu minta ampun, dia pun ampun. Tak ada kuasa apa kita ni sebenarnya kali. Tak ada kuasa apa. Cuma masalahnya oleh sahabat kata kalau lagu tu mana tak payah kita buat ibadat. Masalahnya tak tahu itulah. Rahsia dia. Jadi cuma Tuhan kata gini, Nabi kata gini. Seseorang yang akan masuk surga akan buat ibadat untuk masuk surga. Dan dia buat tu mudah ya. Dia tidak buat dengan payah. Siapa-siapa yang masuk neraka ni ialah segala tentang dosa tu dia buat tu mudah ya. Tak ada berasa, tidak berasa menyesal, tidak berasa apa. Nabi kata gitu. Ajam. Memang gitu. Tu dia panggil qada. Nak beriman juga. Termasuk syarat iman juga. Nak percaya. Kalau tak percaya hal tu tak beriman juga. Tak membuka orang beriman tu. Juga. Rukun iman kan? Baik, habis tu. A'idukum, adakah kamu nak ajar kami? Tu dia kata. A'idukum, adakah kamu nak ajar kami? Annakum, sesungguhnya kamu, idza mittum, apabila kamu mati, wa kuntum turaba, dan kamu sudah jadi tanah, wa idhama, dan tulang-tulang kamu pun hancur dah. Annakum, benar-benarlah kamu mukhrajun, pasti akan dibangkitkan balik. Nabi Nuh kata, Nabi Hud kata ke dia ayat ni, a'idukum, adakah kamu nak ajar aku? Adakah kamu nak ajar aku tentang melekat-melekat ni, apa semua tu? Annakum, sesungguhnya kamu, idza mittum, apabila kamu mati, wa kuntum turaba, dan kamu sudah jadi hancur. Maaf. Ini ialah musyrikin tu lagi. Musyrikin tu lagi kata, a'inukum, adakah kamu nak ajar kami, annakum, bahawasanya benar-benar kamu itu, idza mittum, apabila kamu mati, wa kuntum turaba, dan kamu sudah jadi tanah, wa idhama, dan tulang kamu pun hancur juga. Annakum, bahawasanya kamu muhdarun, boleh dihidupkan balik, boleh dibangkitkan balik. Dia orang yang eka ni biasanya dia tak peduli pada akhirat. Tak peduli. Nak tahu ke cara tak peduli? Tak tahu. Tuhan kata la yu'minu, dia tu tidak beriman. Wa bil yaumil akhir, dan tak beriman juga dengan hari akhirat. Apa makna dia? Maknanya gini. Bila kita tanya mereka, ya kita saya selalu beritahu dulu awak ni tahu tak di Amerika, New York tu tahu berapa flight satu hari ke New York?
Tak tahu. Ha? Tak tahu. Awak tahu tak tu ada di airport mana? Tak tahu. Awak tahu tak nak makan makanan Muslim di mana? Tak tahu. Awak tahu tak tempat mana nak sembahyang kita orang Islam? Tak tahu. Awak tahu tak tempat mana kita nak makan makanan halal? Tak tahu. Awak tahu tak tempat shopping? Tak tahu. Awak tahu tak tempat murah-murah, hotel murah-murah dulu? Tak tahu. Tahu tak di mana masjid-masjid nak sembahyang? Tak tahu. Pasal? Tak minat. Dah tidak tu jawapan. Pasal tak ada keinginan nak pergi. Tak ada keinginan nak pergi, bukan? Kami tahu. Betul ke? Tak ada keinginan nak pergi, maka tak ambil tahulah. Betul. Jadi kita bertanya dia pula, adakah kamu percaya syurga tu? Percaya. Macam mana cara nak pergi ke syurga tu? Dia kata, tak tahu tu. Tak. Syurga tu pula macam mana pintu dia kau, istana dia kau, tahu kau? Tak tahu. Makanan dalam syurga macam mana? Tak tahu. Ha? Jadi apa saja, apa yang ada dalam syurga tahu tak? Gini kita tanya dia. Dia kata tak tahu. Pasal? Dia akan jawab sebab saya tak belajar. Dia akan jawab gitu, sebab saya tak tahu tu, sebab saya tak belajar. Dah, kita jawab, dah, kerana kamu tidak nak pergi. Dia akan jawab gitu, sebab saya tak belajar gitu. Dah, awak tak nak pergi. Betul tak, Dewan? Bila tanya syurga macam mana, tak tahu. Macam mana tak tahu ni, sedangkan Al-Quran beritahu ni. Dalam hadis beritahu juga, dah hadis lagi detail lah. Sebab tu dia kata ni, maknanya bila faham cerita-cerita ni, mereka tentang akhirat neraka macam mana? Tak tahu juga neraka. Tempat sedap nak pergi tu satu hal lah, dia tak tahu tu. Tempat azab tak tahu juga. Maknanya dia tak peduli. Sibuk dengan kekayaan yang ada, sibuk dengan anaknya, bininya, umurnya. Kalau orang tahu betapa mustahaknya belajar tafsir Quran, mengakak dia kena mari lagi. Mengakak dia mari lagi. Bukan kata naik kereta, mengakak tu dia mari juga. Kata kerana besarnya apa saja perintah Allah Ta'ala. Jadi selagi kita tidak berasa kesungguhan nak belajar tu, tahu dah ni, percaya belakang dah, cuma tak betul. Ada saja, kes saja ya, ada sikit ya, tak ada hotel, tak ada apa-apa. Dia alasan molek ni, tahu. Alasan molek ni tak betul tahu lagi. Anak tuition tu. Anak tuition lah apa benda. Jalan jam apa. Sungguh, saya bukan kata anu dah. Saya tahu, saya belajar juga kan. Tak boleh ni. Saya belajar seorang-seorang ke lah. Satu keliling saya belajar tu lebih kurang 100 kilo. Satu keliling. Satu hari. Tiap-tiap hari. Awak cuba bayang, saya pergi ke Tok Wali 30 kilo. Tok Wali ke Kota Baru. Tok Wali ke Kota Baru lebih kurang tempat saya belajar tu lebih kurang 60 kilo. Berapa dah? 130 dah. Lepas tu daripada Kota Baru tu pergi ke Laluk pula petang. Berapa? Tak 200 lebih. Saya tak ada punca pendapatan.
Masa lepas saya belajar tu, minyak kereta saya ni RM50 satu hari. Tak tahu lagi daripada mana begitu. Saya sendiri pun kalau awak tanya, saya pun tak boleh jawab dari mana begitu. Itu nak belajar ya. Dalam 4 tahun saya khatam 4 kali. Tafsir Quran 4 kali khatam. 4 tahun belajar. Hadis-hadis. Okay. Ustaz saya kata tidak ada lagi saya jumpa murid yang sungguh macam saya. Gitu. Siapa yang sungguh boleh orang tu. Gitu je. Jadi sama ada orang duduk di surga paling rendah, tak apa. Boleh masuk surga, tak apa dah. Tapi saya nak duduk sekali dengan Nabi. Nabi Muhammad sendiri, saya nak duduk dengan dia. Berdekatan lah. Housing estate yang sama lah kalau kita. Taman sama tak betul. Jalan kaki, bahasa lama-lama puas sikit, jumpa. Gitulah. Berharap benar saya boleh jumpa Nabi saya. Pasal kita tak pernah tengok apa. Kalau boleh tengok dia senyum tak apa dah. Macam mana dia senyum? Orang lain senang jumpa Nabi dalam mimpi Ustaz. Ikut dia lah dia tu. Saya nak jumpa hak esok tu kan. Esok tu sama nak lah jumpa. Pasal tak pernah jumpa. Dan saya nak jumpa Tuhan saya hari-hari saya. Hari-hari saya jumpa dengan Tuhan saya hari-hari. Kalau tiap-tiap hari nak jumpa. Ya, tidak ada nikmat yang paling besar sekali ialah tak jumpa dengan Tuhan sendiri. Surga tu walau macam mana istimewa sekalipun, tidak ada lebih daripada berkata-kata dengan Allah Ta'ala sendiri. Dia ada satu nikmat khas. Allahu Akbar. Iaitu ada Nabi kata, ada yang jumpa Tuhan mereka pagi-pagi, petang-petang. Pagi jumpa, petang jumpa. Saya nak tu. Nak tu. Maka ni kata mereka ni. Mereka katanya, kamu ni nak ajar aku ni. Gitulah, kamu nak ajar kami ni. Nak ajar apa? Bahawasanya hidup ni lepas mati dia boleh hidup semula. Dia sudah tak percaya kepada hari kebangkitan. Lama sesat sampai tak percaya kepada hari kebangkitan. Macam orang Kristian sekarang, ada orang-orang yang maju lah. Kalau tidak Kristian pun, agama lain pun, apabila sudah sampai satu peringkat kemajuan yang dia dapat tamadun yang begitu tinggi, dia mula sudah apa dipanggil? Sudah tak percaya Tuhan tu ada. Tak percaya pada Tuhan tu pula. Ya biasa tu engkau masuk agama lain dan sebagainya. Nah, yang tamadun yang begini pesat naik tu menyebabkan orang tak percaya Tuhan tu ada pula dah. Ini berlaku di kalangan Kristian dan ada mula berlaku di kalangan orang Melayu pun ada. Tak percaya Tuhan ada pun ada. Allah Akbar. Maka akibat daripada kata-kata dia tu, dia pun kata lagi kepada Nabi Hud, hai hata, jauh kamu daripada kami. Pergi jauh daripada kami. Hai hata, pergi jauh daripada kami. Lima tu'adun, apakah dia yang telah beritahu kami janji bahawasanya akhirat ni ada. Kata pergi jauh, tak nak dengar. Dia beramak pula dalam kata huduh tu satu hal, mempersenda tu satu hal, lepas tu halau pula lagi. Hai hata, lima tu'adun. Apa dia yang kamu kata beritahu kami ni?
janji bahawasanya kami nak hidup semula ni. Tak percaya In hiya, dia berkata, in hiya, tidaklah hidup ini illa hayatunad dunya, melainkan hidup di dunia ni saja. Namu tu dulu kami tak ada. Namu tu ni dulu kami mati, mana dulu kami tak ada. Wa nahya, sekarang kami hidup. Wa ma nahnu bimab'utsuin, dan tidaklah kami sekali-kalinya akan dibangkitkan semula hidup. Tak percaya ke kebangkitan? Tak boleh hidup dah. Mati dia habis gitu. Peredaran zaman. Sekarang ni lah ada. Berapa ramai ni orang mati seorang tu. Tak ada dia. Tak ada sampai dia ingat dia. Satu tamadun yang, sebab tu ayat di atas kalinya, ayat ke-33 dia kata, wa atrafnahum fil hayatid dunya, dan kami telah beri kemewahan besar pada mereka tu di kehidupan dunia. Beri mewah tu sombong pada Allah Ta'ala semula. Ni antara sifat-sifat musyrikin ni. Sifat-sifat. Sebab tu dia kata, ini tidak lain, ini dunia, ini hidup ni, in hiya, tidaklah hidup ini illa hayatunad dunya, melainkan hidup di dunia ni ya. Namun tu dulu kami tak ada. Wa nahya, sekarang kami hidup. Wa nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kami sekali-kali akan dibangkitkan semula. In huwa, tidaklah dia tu, Hud tu illa rajulun, satu orang lelaki, iftara Allah, dia mengada-ngada terhadap Allah Ta'ala kadhiba, dusta. Dia pula kata ke Nabi Nuh tu dusta pula. Dusta pada Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala tak ajar ni hidup semula ni. Macam Habib lah ni kata, baca doa direct kepada Tuhan ni tidak boleh, haram pula. Syiah pula betul tak? Kenapa perantara yang berlaku? Ada satu guru di Kelantan sana pun kata gitu. Oh, bagus. Yang dia kata tadi selawat tu tawassul tu. Dah tak usah cakap tawassul tu. Dah tak usah cakap waktu dia, mana doa tu tidak boleh direct ni. Mesti pakai ejen. Mesti pakai ejen juga. Ejen tu siapa yang pilih? Bapak dia Bukan. Burakah ni satu hal. Jadi dia buat duit lepas ni. Mati dah tunggu tu. Tunggu tu mati dah. Mati dah tunggu tu. Jadi anak murid dia beritahu saya. Allah. Seorang Datuk Guru masyhur di Kelantan mana? Sebelah Pasir Mak. Jadi dia pula bukan setakat dia halau Nabi Nuh, Nabi Hud, dia kata in huwa, tidaklah dia ni, iaitu Hud ni, illa rajulun, melainkan satu orang lelaki saja, iftara Allahi kadhiba, dia mengada-ngada dusta terhadap Allah. Dia pergi kata dia tu rasul, dia pergi kata agama kita tu ada. Padahal tak ada pun. Tak ada, Tuhan tak ada beritahu pun. Yang tahu sungguh tentang perantaraan direct ni, yang beritahu ni ialah apa yang kita. Dia berdialog dengan Ustaz Habib, dia berdialog dengan Ustaz Syiah. Ustaz Syiah 2 ekor, Ustaz Habib seekor. Lawan dia seorang ni, Muhammad Razi kita ni. Saya ada malam tu lepas mengajar di rumah Haji Main. Dia tak ajak saya. Dia tak ajak. Dia pergi seorang diri dia. Tak ajak memang lain pun tak ajak. Berdialog sampai pukul 3 pagi. Ayah dia kan. Dan mereka dua grup ni, Habib dan Syiah ni, dia tim sekali ni. Sekali dia tak ada balas apa ni dua ni. Dia macam Kristian dengan Yahudi tu. Begitu lebih kurang. Nanti jumpa Razi tanya dia, apa yang kita tu? Ayah dia sunnah.
Ni ustaz dia ni kata ni, ustaz Syiah dengan ustaz Habib. Doa direct ni tidak boleh. Dalam Quran tak sebut. Nabi pun tak ajar dia. Ha. Allah pelik so. Tak tahu apa banyak ayat Quran ni. Dah ada ayat sama je. Sama. Kalau dia kata dia Syiah dia kata ada 10 juzuk lagi. 10 juzuk lagi. Jadi 30 juzuk ni serupa je. Yang 10 juzuk tak beritahu tu. 30 juzuk tak beritahu. Sebab tu penting sekali kita ni sebar agama ni. Mana buat tabligh ni supaya setiap pengalaman orang kita tu kita akan mengukuhkan iman yang sudah ada. Pasal bukti daripada Quran ni terbukti. Ni ayat ni duduk sini, ayat ni duduk sini. Mereka katanya begini, mereka katanya begini. Ayat ni duduk sini, ayat ni duduk sini, ayat ni duduk sini. Bukan? Dia kata pula Nabi Nuh, Nabi Hud tu pula cakap bohong. Cakap bohong pada Allah ni pula dah. Saya mengaku Nabi pula dia ni. Wa ma nahnu lahu bimu'minin. Dan tidak kami sekali-kali daripada Hud tu. Hud pun tak sebut nama, tak sebut pada dia. Tak sebut nama nak marah sangat ni. Pada dia ni. In hiya kan dia kata apa in huwa. Tidaklah dia. Dia tak sebut Nabi Nuh. Nabi Hud tak sebut pun Nabi Hud. Dan tidaklah kami sekali-kalinya bimu'minin akan wa ma nahnu, dan tidaklah kami sekali-kali lahu untuk kepada dia iaitu Nabi Hud tu bimu'minin, termasuk golongan yang percaya. Ni doa Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh. Tengok. Ya semalam doa Nabi Nuh dia kata apa? Nabi Nuh kata apa? Tu je tengok. Nabi Nuh kata apa? Doa dia. Unsurni dia kata tak? Qala Rabbi, wahai Tuhanku, unsurni, bantulah aku bima kadzabuni, terhadap mereka yang mendustakan aku ni, menolak ajakanku ni, tolonglah aku. Dia kata tak? Nabi Hud pula tengok ni, tengok doa dia. Doa ni boleh pergi, dia boleh pergi dua belah. Yang mata pisau dua ni. Satu untuk sembelih, satu untuk lapor gitu. Mata pisau dua belah mata pisau. Nak sembelih buat ni pun boleh, nak sembelih buat ni pun boleh. Nak sembelih gini pun boleh, nak sembelih gini pun boleh. Mata dua. Ni, qala Rabbi, berdoa Nabi Nuh, Rabbi, wahai Tuanku, unsurni, bantulah aku bima kadzabuni, terhadap mereka yang menolak ajakanku, berdusta aku, mana tolak ajakanku. Kita ni tak sampai mereka tu lah lagi. Saya baca dulu. Qala amma qilin, Allah Ta'ala kata tunggu sebentar saja lagi, sikit saja lagi. La yusbihunna nadimin, jadilah mereka tu, tunggu sebentar saja lagi. La yusbihunna nadimin, mereka pasti akan jadi kaum yang menyesal. Tuhan jawab dulu. Nabi-nabi ni kalau akak doa baik lagu ni, dia doa gini ya. Bukan wahai Tuhan hancurlah buat aku ni gini. Dah, dia minta doa gitu ya, tolong ya. Pendek. Pendek ya. Pokok musyrikin yang akak doa ni. Sampai jatuh kan. Sampai jatuh. Okey, mu'min lah kat doa pendek-pendek ya. Masa dia kena tu hadiah.
Dia musyrikin ni, bapak musyrikin ni dia minta semua sekali. Minta nak kuku, nak tangan comel, nak mata molek, nak bibir molek, hidung macu, telinga molek, cakap comel, pangai baik, body gitar, putih sepuh, rambut ekar. Dia sebut satu-satu dia ajar Tuhan dia apa dia nak. Kepada Tuhan yang Maha Mengetahui dia ajar. Sebab tu doa tu panjang, dia minta belakang. Dia minta semua sekali dia minta. Takut Tuhan miss kan? Miss permohonan tu. Dia minta belakang. Cuba kalau kita tengok doa tu molek. Molek doa tu. Tapi habis dia minta anak cucu saya yang ni. Sebenar sekali apa yang dia baca doa tu ialah ada dalam hadis pun, ada dalam Quran pun. Ada yang setengah yang dia tambah-tambah lah. Tak apalah dia nak doa. Tetapi dia pergi campur belakang. Semua sekali. Nak semua sekali. Lagi nak minta minggu kalau nak tak kereta. Habis minta belakang. Awak faham tak saya kata doa panjang ni? Dia bukan doa yang salah. Dia minta tu dengan cara macam ngajar lah, macam ngajar. Nak ning. Tak sudah kali ni balik semula. Dia nak omong panjang, rezeki banyak. Kan dia kata kan? Rezeki banyak, anak cucu baik-baik, boleh dapat kerja molek, boleh menatu comel. Semua. Dia sendiri nak kahwin, dia kena begini. Lepas tu bila boleh anak-anak pula nak cerdik, comel pula, hidung macu lagi, mata biru lagi. Macam-macam. Betul tak? Jadi kalau kita buat gitu tu, maknanya kita ni jenis orang yang tak bertamadun dengan Tuhan lah. Minta yang mudah sekali, iaitu wahai Tuhan, berilah kepada kami anak-anak yang beriman. Cukup dah. Beriman. Yang boleh jaga, yang berbuat baik dua ibu bapa. Cukup dah kata gitu je. Ya Tuhan, mintalah dia hari-hari mari atas. Apa? Dapat bini molek. Allahu Akbar. Ada satu orang tu dia tanya saya, ustaznya saya tahu dah, ustaz ajar orang tu doa makbul dah. Jadi ustaznya macam doa apa? Dia tanya. Saya berkata, saya baca doa Nabi Musa AS. Dia kata lagi mana? Allahumma Rabbana, iaitu Rabbi, Allahumma Rabbana itu tambahan saja. Rabbi unsurni innaka antas sami'ul alim. Itu doa Nabi Musa AS. Minta. Ni dia tak sebut ni, dia tak sebut nama, dia tak sebut sifat Tuhan ni. Dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan yang mencipta, wahai Rabbku lah sana, unsurni, bantulah aku, bima kadzabuni. Tak ada sebut dah sifat Tuhan apa mana-mana, tak sebut lah. Dia tidak kata innaka antas samiul alim, tu tak kata Al-Azizur Rahim kau tak kata lah kau. Dia tak sebut dah, dia sebut dengan zat Tuhan saja. Itu nama Allah. Kalau nak minta doa yang nak benda molek ni, unsurni innaka antas samiul alim. Gitu. Kau tak tahu biasa. Boleh buat sikit lah kalau ada yang Tak ada. Ni minta azab ni lagu ni. yang ni keras sikit kan. Ni doa minta azab ni. Dia tak sebut sifat Tuhan dah. Dia sebut Rabb tu. Dia tak apa. Kau tak faham ke? Tak faham. Saya juga selalu ada ayat. Biasa saya dah baca doa kan. Rabbi unsurni innaka antas samiul alim. Saya baca doa gitu. Itu doa tu Tuhan ajar kepada Nabi Musa. Dia nak sesuatu kan dengan Tuhan. Mana nak kebaikan lah. Lagu tu. Yang nak azab ni dia tak sebut dah. As-Sami'ul Alim tu tak sebut dah. Tak sebut dah.
Ni dalil itu dia beritahu ni. Nabi Nuh kata unsurni bima kadzabuni. Nabi Hud kata Rabbi unsurni bima kadzabuni. Mendustakan ni itu mana dustakan aku. Mana dustakan aku dari segi maknanya ialah Nabi Hud ni Tuhan perintah suruh sebar. Bila kata dustakan aku maknanya dustakan Allah lah. Pasal dia ni ikut perintah dia je. Awak pergi bunuh messenger tu kan. Oh, bermakna marah kau aja mengantar lah. Gitu. Maka Tuhan jawab, qala Allah ni, amma qalilin la yusbihunna nadimin. Tunggu sebentar hai Hud, tak lama lagi mereka akan pasti kami akan jadikan mereka itu kaum yang menyesal. Maka Tuhan pun akibat daripada kata-kata Allah Ta'ala tu, menyesal sini, nadimin sini, mana jadi kaum yang akan hancur lah. Maka barulah Tuhan kata fa'akhadhathumus sa'iqah, maka kami timpa ke atas mereka itu, kami azabkan kepada mereka itu satu sa'iqah, satu tempikan bil haqqi, untuk zahir kuasa kami, bil haqqi dengan kebenaran, iaitu dengan kebenaran aku Tuhan, iaitu dengan tempikan untuk zahir dia Tuhan. Tempikan sini ialah daripada derahnya ribut yang mari itu derah seperti tempikan ribut pula angin sejuk yang berlalu 7 hari 8 malam. Angin sejuk. Angin tu pula kalau bila sentuh body kaum A ni, sentuh tu pecah, dia menjadi beku. Bila kena lagi angin tu pecah, berkecai jadi debu. Awak tengok bila Terminator tu kan, tembok tu jatuh kecai tu, dia tembok tu pasal dia jadi beku kan, pecah belaka. Dia suhu angin sejuk 7 hari 8 malam, derahnya sampai bunyi macam tepikan, bunyi dia. Faja'alnahum, maka kami jadikan mereka tu ghutha'an, seperti sampah banjir. Sampah banjir kan macam mana tengok? Anyum. Sampah banjir. Ini macam tsunami kot, sebab dia kata tempikan. Dia tak tsunami dia ni. Dia kena angin sejuk. Ada surah lain ni rekasa dia. Dalam surah lain iaitu angin sejuk yang bertiup kencang selama 7 hari 8 malam. Ada surah dia lah, ada surah dia yang cerita detail. Jadi dia datang lain malam dulu, dapat 7 hari 8 malam. 7 hari 8 malam berterusan, tak berhenti. Mulanya dari malam lah, 8 malam tu harinya 7 hari 8 malam. 7 hari 8 malam. Kalau Quran beritahu 7 hari 8 malam. Kalau 8 hari 7 malam, mula dari siang tu. Boleh tak tahu lah tu. Jadi angin tu derahnya sampai bunyi macam tepikan. Kan kita dengar ribut kan bunyi derah dah kan, ribut ni. Ini bunyi jadi sa'iqah ni, tepikan ni, saihah ni, satu tepikan ni, kerana derasnya angin tadi. Macam putih beliung kan, derah tu. Tak dengar tu cakap tu.
masa putih beliau tu lah, di Amerika selalu banyak berlaku. Jadi ayat yang berikutnya sayhatu bil haqqi. Bil haqqi itu dengan kebenaran, iaitu dengan nak zahir Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang boleh buat benda ni. Faja'alnahum ghutha'an, dan maka kami jadikan mereka tu seolah-olah seperti sampah banjir. Bahasa kita lah, bahasa kita ni sampah banjir. Kat sini dia turun daun kering. Alah, daun kering tu bagi orang sana, bagi kita yang mudah faham kita ni macam sampah banjir, anyung gitu. Anyung tu tak ada, bila jauh pada mata tu tak ada, hilang gitu. Ini terjemahan daripada ustaz saya. Fabu'dan, jauh sungguh mereka daripada rahmat. Fabu'dan, maka jauh sungguh mereka daripada rahmat. Jauh daripada rahmat maknanya dosa tak diampun, syurga tak diberi peluang. Lil qaumil zalimin, khas bagi kaum yang buat zalim, iaitu buat syirik pada Allah. Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin, kemudian kami bangkitkan selepas daripada matinya kaum Ad ni kaum yang lain pula, kurunan, kaum-kaum yang lain pula. Dia Tuhan ni bila beritahu tentang orang mukmin, dia beritahu opposite. Bila dia beritahu A, dia beritahu yang lawan dia. Kita ni pula bapak tamleh beritahu sebelah. Kita kena sembahyang, kita kena puasa, kita kena buat baik. Jadi tentang yang sebelah lagi tu, tentang syirik pada Allah Ta'ala, bid'ah pada agama, tak diberitahu. Dan umum ulama ahli sunnah pun umumnya beritahu sebelah juga. Ulama su tu memang tak beritahu langsung. Ma tasbiqu min ummatin, tidak pernah mendahului satu umat ajalahum, ajal mereka, tidak pernah mendahului ajal mereka, satu umat ajal mereka, wala yastaghfiru, dan tidak pernah terlambat. Ajal ni bila nak mari ni, dia tidak, azab ni ajalahum ni azab mereka tu, azab mereka, ajal mati mereka tu dengan sekarang azab ni tidak jadi cepat sangat dan tidak juga lambat. Tidak jadi cepat dan tidak jadi lambat. Mari tepat pada waktu. Tsumma arsalna rusulana tatra, kemudian kami utuskan pada kaum-kaum lain rasul-rasul kami yang lain. Kullama jaa ummatan, maka tatkala datang kepada mereka, pada kaum-kaum tadi, umat-umat itu, rusul-rusul mereka, kadzabuhu, maka mereka juga mendustakan Nabi itu, iaitu tolak juga ajakan Nabi itu. Supa ya kita ni, awak buat ni cerita ni beritahu pada kita, lagu ni awak buat banyak yang engkau, sedikit yang ikut. Macam kena angin masuk ke Nabi tadi kan? Tak ada, dia selamat dulu. Ayat lain, surah lain, memang selamat dulu. Jadi Nabi Hud tak tengok dia dikeluarkan daripada tu dulu. Fa'atba'na ba'dahum ba'dan, maka kami susuli setengah mereka mengatasi setengah yang lain. Susuli setengah mereka atas setengah yang lain. Makna kumpulan ni mari sesak, mari rasa atau mari da'i, mari guru, mari sebab, awal juga sesak. Begitulah daripada dulu sampai ke akhir zaman gini. Bila Quran ni dikatakan Quran ni tidak akan hilang sehingga ke akhir zaman, bermakna apa yang ada dalam Quran ni akan ada sepanjang zaman.
Supaya musyrikin ni supaya. Jadi kafir yang mana adanya ialah pertama sekali dia ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang marah, bukan jalan orang yang Tuhan marah, iaitu dalam tafsirnya ialah Yahudi dan musyrikin. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat, iaitu Kristian dan munafik. Jadi yang kafir seluruh dunia ialah campuran daripada 4 jenis ni. Campuran lah. Boleh jadi setengah munafik, setengah musyrikin, campur sekali jadi satu grup. Musyrikin campur dengan Yahudi, satu grup jenis tu. Akidah jenis tu, akidah bercampur. Musyrikin dengan Kristian jenis. Yang ramai tempat kita ni ialah musyrikin campur Kristian. Musyrikin campur dengan Kristian. Sifat musyrikin oleh kerana tawassul tu pesing Kristian. Payah tak? Tidak ada cara yang paling mudah, beritahu terang-terang gitu je lah. Waja'alnahum, kami jadikan mereka itu ahadits, buah-buah mulut orang-orang kemudian. Wamu'dan lil qaumil la yu'minun, maka jauh sungguh mereka daripada rahmat, bagi khas bagi kaum-kaum yang tidak beriman. Ini banyak ni rasul-rasul lain ni. Jadi rasul-rasul lain ni termasuklah Nabi Saleh kepada kaum Samud. Kaum Samud ni satu kaum yang pelik tak? Minta utah daripada Nabi dia. Nak utah mereka. Agak-agaknya tengok batu sebiji. Dia kata dengan bersenda ya. Kalau kamu ni Rasul, kalau kamu ni Nabi, semua Nabi ada mukjizat dia. Kami tengok tu batu sebiji tu, tak ada retak apa semua, dia tergolek atas tanah. Kami nak daripada batu tu akan keluar kalau kamu Nabi, boleh keluarkan satu ekor unta betina warna merah. Ya buku. Pertama nak unta betina. Yang kedua unta warna merah. Yang ketiga bunting. Yang keempat besar dari unta biasa. Yang kelima keluar tu beranak. Lepas beranak tu, anak tu kena betina juga. Lepas tu warna merah juga. 7 syarat dia. Dia kira mesti tak boleh buat lah. Keluar sungguh. Lepas tu kena tepikkan daripada Jibril. Tepik. Ada ayat Quran tepikkan. Tepikkan yang derah, menyebabkan hancur isi dalam cair. Organ dalam ni jadi cair. Otak-otak cair. Ayat lain pula kata gempur bumi, gempur. Mati kerana gempur. Dia sebenarnya satu je. Derahnya tempikan tu menyebabkan gempur bumi. Gitu, derah. Vibration dia. Jadi gegar, jadi seolah-olah gempur bumi pula. Dan dia tu organ-organ tu jadi cair. Hancur, putus daripada sambungan-sambungan organ. Mati terus gitu ya. So kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Syuaib ni, ya kaum Madian pula begitu juga. Terpekai gitu juga. Jadi kalau baca ni, dalam surah ni dia kata terpekai, dan surah ni dia kata gempur bumi. Dia sebenarnya satu benda ya. Satu. Jadi kalau tak belajar, macam mana ni gempur bumi, ni terpekai, mana ni? Kalau tak belajar. Belajar, Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun. Kemudian kami utuskan Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun bi ayatina, dengan bawa wahyu-wahyu kami, dalil-dalil bukti kami, wa sultanin mubin, dan mukjizat yang jelas nyata. Mukjizatnya 2.
Yang besar mula-mula sekali ialah tukar jadi ular. Yang kedua, tangan dia boleh mengeluarkan cahaya seperti matahari tu. Mana cerah tu sampai tak boleh tengok. Ila Fir'aun wa mala'ihi, kepada Fir'aun dan pembesarnya. Fastakbaru, maka mereka sombong nak terima. Sombong nak terima ajakan tauhid itu. Wa kanu qauman a'alin, dan adalah mereka itu kaum yang rasa tinggi, rasa bijak. Lebih kurang kita juga ni. Marilah belajar, kita kata. Sombong nak belajar wahyu Tuhan. Rasa dia berasa dia tinggi, rasa dia besar, rasa dia kaya. Seperti saya selalu kata, ada setengah-setengah tu masuk kelas ni apabila ada kerja. Ada kerja saja, ada rapotnya dah. Sebelum ada kerja tu tak ada kerja. Masa dia mula-mula belajar tak ada kerja ataupun tak ada projek. Lepas tu bila belajar tu, Tuhan pun uji dengan beri projek sikit. Sikit ya bagi ya. Tak ada dah. Tak mari dah. Ada orang tak pernah mari pun lagi semenjak saya mari sini. Pelik ni lah pelik-pelik kan. Uji sikit ya. Bila naik menek sikit, orang Kelantan kata naik menek sikit. Faham? Naik menek sikit. Tak faham? Maknanya bila duit dalam poket tu, ya kalau kita kata biasanya berduit dalam poket tu kata ada 3,000. Ha. Jadi satu hari jadi 5,000. Naik sikit ya tu baru naik menek sikit ya baru. Naik menek sikit. Naik menek baru naik jam lagi. Ha. Di Kelantan sana pun super. Kita ni hak mari belajar, ni hak tak mari tak tahu. Ni hak mari belajar dah. Di Kelantan sana ada 2 orang. Dua-dua orang masa belajar tu masing-masing tu pokai dua-dua. Dua-dua pokai. Tiba-tiba Allah angkat satu orang tu boleh projek. Sibuk 6 bulan tak masuk kelas. 6 bulan. Jumpa dengan saya tu dia lari. Paling punggung lah, apalah. Saya buat dak lah. 6 bulan lari. Lepas tu habis projek tu, masuk kelas balik. Soal lagi tu, orang Kelantan panggil tipe sasak ni panggil. Itu bila reboh jatuh tu, jatuh benda lain pula atas kepala tu. Jatuh di petangga. Orang Kelantan kata tipe sasak ni panggil. Tak mari juga. Jadi bila tak ada duit tu, kena lagi, tak mari pula. Jadi dua-dua ujian tu, satu makin turun menek, satu makin naik menek. Dua-dua tu fail dua-dua. Ada tempat, ada setengah-setengah tu pula. Kalau tak ada kerja, tak ada projek, dia pun panggil saya main mengajar. Kalau ada projek, minta maaf lah. Sibuk tak ada. Jadi bila kita mengajar ni atau bila kita sembah agama ni, maka kita faham apa ayat-ayat kata. Nah, saya tak tahu tu rasanya, tak tahu. Tapi bila berlaku tu, maka kita nampak satu. Dia gini, yang saya nak beritahu terang-terang lah. Wahyu Allah Ta'ala ni adalah satu anugerah yang besar pada kita orang beriman. Tidak patut kita ni tidak pegang dengan sungguh-sungguh. Tak patut. Tak patut kita ni tak belajar sungguh-sungguh. Tak patut. Pasal yang mahu turun ni Tuhan sendiri. Benar. Yang kita percaya. Dia silai boleh, dia panggil munafik. Dia silai boleh. Munafiknya apabila tak kena pada dia, beres. Kena pada orang lain, beres belakang. Kena pada dia,
Tak boleh. Dia berani lakuk Quran bila kena pada dia. Itulah munafik. Cuma kita ni kena pakat-pakat beki lah, pakat-pakat tegur lah. Nah, pakat-pakat tegur. Tak boleh nak buat apa ni. Tak boleh nak buat apa. Macam ada seorang tu, dia tahu Sunday tak boleh. Saya pun tanya, Sunday ke tak? Tak. Kena bayar ke tak? Makan. Saya tak tanya dah, ada duit apa masih ni panggil? Yang kita pergi kembali kenduri kahwin, kita panggil apa? Sumbangan. Dalam kau Kita panggil apa? Ha? Dah, dia ada satu nama, dia tidak nama Cina ni, nama Melayu ni. Di Kelantan dia panggil ngelai. Iaitu bagi duit. Jadi panggil apa? Kalau pergi majlis kahwin, Ini salah jawab saya panggil. ha? Salah jawab kan. Saran saut. Serupa lah. Iaitu makna dia nya, lepas makan tu kena bayar. Jadi saya biasanya saya tanya, bila ni saya tanya, awak panggil saya pergi makan rumah awak ni, saya kena bayar ke lepas pada saya makan? Saya tak tanya dah kena duit ni tak ada dah pau mari apa no. Saya tanya saya kena bayar ke kalau saya pergi awak panggil saya kenduri kahwin anak awak ni? Berubah muka kata gitu, berubah muka. Tak ada kataan yang lebih tepat. Tak ada kataan yang lebih tepat. Ini semua ampau lah apa benda tu. Semua tu nak tipu ya lakanya. Cerita dia satu je. Awak panggil kita pergi kenduri rumah awak, jadi saya kena bayar pula dah. Jadi apa pasal saya kena pergi? Baik saya pergi kedai mamak, RM5 banyak dah boleh makan kan. Rumah awak kena RM50 lah apa benda dah. Baik, jadi bila saya tanya dia kata tidak. Tapi dalam gambar yang keluarnya ada majlis tu ada. Hadiahnya. Hadiah tak apa. Masalahnya tidak gitu tu lah. Berapa lepas ada kahwin kan, pakat tanya kan berapa boleh baru ni. Berapa koleksi baru ni. Di Tok Bali sana ada satu orang tu dengan muziknya, lembunya 7 ekor. 7 ekor lembu. Kahwin kanak dia. Dengan muziknya, dengan danduknya. Kita budak-budak madrasah tu nak baca Quran tak boleh. Derah lagi. Danduk dia. Danduk ni daripada pagi sampai ke malam ni. Berdepan dengan madrasah kita pula tu. Dia panggil lah tu pergi, tak pergi lah, kita tak pergi. Tak pergi macam mana majlis maksiat. Ada dengan silaknya apa semua. Jadi lepas saya tanya berapa, saya tanya yang kahwin anak pun ni macam mana dah. Saya tanya gitu, tanya apa khabar lah. Oh dia kata kita dulu boleh 72,000 collection. Jual daging lembu, gula lembu juga jual gula lah apa dia. 7,000, 72,000. Allahu Rabbi ya kami. Dan masing-masing tu, masing-masing berdebu-debu. Tanya, awak boleh berapa? Cover kedok kos tu. Berapa habis pun ni? 10,000. Sudah tu cover kedok. Cakap saya terai gitu lah. Bahasa tu bukan main lagi. Dah. Tapi maknanya cover kedok baru ni, kos baru ni. Maka yang mak bapak pula, Alhamdulillah wadah. Tak balik modal. Dan majlis begini akan disertai dengan permainan pasal nak collect duit. Permainan ni lah Sunday lah. Apa dia punya main course dia. Karaoke itu yang kemuncaknya ialah Sunday lah.
Lepas pada tu semua jadi downstream dah lah kau, lepas naik sanding. Dan semua ini adalah perkara-perkara kufur yang dibuat. Tidak bersanding pun, ya ambil duit tu juga. Maka bila kita ni nak buat makan kepada orang yang untuk dapat pahala, bila kita buat? Kahwin anak kena bayar. Mati buat tahlil. Kena upah juga orang yang mari tahlil. Itu kurang-kurang makan tu, upah makan. Bukan? Sembahyang hajat, upah makan sekali, bagi duit pula. Ibadat apa? Ibadat baca Quran atas kubur, kena upah juga. Ibadat talqin yang mereka kata lah ibadat tu, kena bayar juga. Tidak ada satu pun yang kita dengar ni kena. Bila saya kata saya nak buat apa ni kan, yang kata Quran ni, kata kita buat majlis kesyukuran ni, majlis kesyukuran, dia bertanya, anak yang keberapa kahwin? Maknanya tidak ada. Apa ada saya kata ni? Iaitu bila buat majlis begini ni mesti ada satu perkara yang nak dibuat, ada satu perkara nak sambung. Kahwin ke apa? Betul nak ke apa? Yang lebih teruk lagi nya ialah mas kahwin dan hantar. Ni saya ni berat sekali. Nanti kita ni nak siar dalam seluruh Malaysia tu tengok ni. Dan cerita jelas dah. Apa dia? Iaitu katalah hantaran tu 10,000, 20,000. Duit tu bila beri? Belum kahwin, beri kepada siapa? Perempuan, betul, kepada perempuannya. Mak bapak perempuan. Tu dia rahsianya. Pasal duit tu untuk buat belanja. Mas kahwin sebenarnya RM20. Itu RM100 lah kita kata lah. Dah, ada kata 80, ada kata 100. Awak tahu tak, itu tidak adil dari segi perjanjian, tak adil. Iaitu kita kahwinkan anak perempuan kita kepada satu orang dengan mas kahwinnya RM100 misalnya. Yang lain semua kita guna untuk enjoy. Yang lain punya untuk kita. Sebagai ibu bapa tu, ini adalah satu perkara yang mungkar. Awak nak buat besar, awak keluar duit poket awak lah. Awak nak sembelih lembu 100 ekor ke? Dengan syarat free belaka. Baru dia panggil ibadat. Baru panggil ibadat dia panggil. Pasal ibadat apa? Ibadat makan yang kita beri rahim kerana kahwinnya anak kita. Jadi kita ambil duit yang laki itu, lepas tu kita buat tu, tak nak lah. Bila nak buat kenduri kahwin gini, maknanya membebankan yang laki itu pula. Akibat daripada beban laki itu kerana kita nakkan kita tu naik nama sikit, bukan? Dan duit tu boleh ke mak bapak tu. Dia mas kahwin ni boleh kepada perempuan tu. Saya cakap terang-terang lah kawaknya. Kalau mas kahwin ni tidak diberi kepada perempuan tu, kalau dia tak nak bagi barang dia malam tu, tak boleh marah tu kau suami dia. Tahu ke tak? Tahu kau kita ni, dia boleh tolak. Dia kata no, dia boleh, tak salah dia. Pasal RM20.5 tu dah bayar je. Tak bagi ke dia juga. RM22 bagi apa? Asal kocek. Apa jugalah. Ini satu perkara yang mungkar ni. Baik, yang kedua, saya cakap terang-terang ni. Sekiranya berlaku apa-apa masa dalam perkahwinan tu, misalnya saya kata tu, mudah-mudahlah
Masa dia selok kain tu, ada kurak dua belah pohon dengan bau hanyanya. Awak ingat yang suami tu nak apa lagi ke perempuan dia tu? Kurak tu lah yang jenis berair pula, bau pula. Awak ingat dia nak ke lagi? Saya tanya ni, saya tanya terang-terang ni. Kalau awak macam mana? Saya tengok tu, oh, gitu tak dengan ide. Misalnya saya kata ni, lari dan cerai, mas kahwin tu kena bagi balik ke dia. Maksudnya kahwin orang lain pula tu. Tahu? Boleh refund balik. Wajib refund. Tak tahu. Ni hukum kahwin tu. Allah. Ataupun ni kita cakap pasal biasanya orang yang kahwin tu, yang kahwin seminggu cerai, tak ada kan? Kau tak ada? Yang kahwin seminggu cerai tu, dia ada kes tu. Kes apa? Nak tahu? Nak tahu ke ni? Misalnya perempuan tu tidur tengah mulut misalnya. Air liur keluar je. Awak macam mana? Oh. Awak cuba bayar. Kalau saya tidur dulu tak apa. Kalau awak tidur dulu tak apa. Kita cakap benar-benar kan? Benar-benar probability dia panggil. Ada lah gitunya. Penyakit gila ke apa. Kena gila babi, dia tak beritahu. Ataupun perempuan tu tidak terkakang, tak mahu tidur pasal lain misalnya. Dah orang. Ni saya cakap ni perkara-perkara yang boleh menyebabkan bercerai, yang hanya laki bini tu saja yang tahu, dan dia tak cerita pada siapa-siapa tu. Tak pernah fikir kita nak yang cerai seminggu, yang nikah seminggu. Kalau yang perempuan tu pula jenis gila, kahwin sebulan, gila. Dia ada dah presiden kes mula pada ni, gila. Yang dia lanyak sebulan tu, peri ya, mari bagi duit. Peri je kena buat pagi balik. Lepas tu nak bagi balik apa RM22 ni? Yang kamu sapunya RM30,000. Hantaran tak boleh kelih tu. Tak boleh kelih. Ataupun lepas kahwin 20 tahun, yang perempuan tu gila pada orang lain, dia pun tebus talak. Tebus talak. Natural RM22. Apa? Dia panggil perjanjian tidak adil. Tidak adil. Kita, yang lelaki dah bayar dah mas kahwinnya, maka yang balance, yang pihak perempuan mas honor, mesti ada timbang tara dia. Semua perjanjian begitu belaka, kan? Aduh, hai. Dengan maksiat, dengan syirik majlis sani, syirik apa tu, satu masalah dah, apa tu? Okey, tutup sekian. Minta air dah, dia.